Nur Azmina Uzma binti Muhammad Radwan, memegang nombor kad matrik U20037889. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai matlamat dasar komuniti negara, iaitu dasar komuniti negara ni telah diluluskan oleh Kabinet pada 23 November 2018. Ianya adalah untuk mendaya upaya komuniti di kawasan perumahan, khususnya di kawasan perumahan berserata, supaya terlibat secara aktif dalam usaha penyelenggaraan dan pengurusan harta awam dan harta bersama. Yang kedua, memberi fokus untuk membangunkan komuniti secara inklusif demi mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga, mewujudkan komuniti dan generasi mampai. Menerangkan mengenai objektif dasar komuniti negara, iaitu mendaya upaya anggota komuniti supaya mempunyai rasa kepunyaan, prihatin terhadap harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama, serta rasa tanggungjawab terhadap komuniti dan kawasan tempat tinggal. Yang kedua, membentuk komuniti yang peka terhadap isu-isu komuniti, saling menghormati, menyayangi dan bekerjasama antara jiran tetangga. Yang seterusnya adalah memupuk kerjasama strategik antara komuniti dengan sektor awam, sektor swasta, NGO dalam membangunkan komuniti. Dan terakhir, melahirkan lebih ramai pemimpin dan sukarelawan dalam kalangan komuniti perumahan berserata. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kluster pertama, iaitu kluster infrastruktur dan penyelenggaraan adalah cara untuk mengelompokkan pelbagai projek yang sama untuk diurus dan dilaksanakan dengan selari. Pendekatan ini membolehkan penjimatan kos, peningkatan kecekapan dan penyelaras dan mengelakkan pertindihan. Namun tidak dapat dinafikan berlaku masalah kerosakan infrastruktur dan penyelenggaraan perumahan berserata. Ini boleh dilihat melalui masalah bagi kemudahan seperti lift, tempat kumbahan dan harta bersama yang tidak terurus akan menjejaskan kehidupan penduduk setempat. Okey, kluster kedua adalah kebersihan alam sekitar dan kesihatan merupakan aspek yang penting bagi masyarakat negara. Menjaga kebersihan alam sekitar bukan hanya tanggungjawab sesetengah individu, malah merupakan kerjasama dari semua pihak untuk mengekalkan persekitaran yang bersih sekaligus terhindar daripada wabak penyakit. Isu kebersihan bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh. Jika kebersihan dan keselesaan dapat dikekalkan, ia mampu mengurangkan penyebaran wabak penyakit yang berbahaya. Contoh, program berdaya komuniti indah dan ceria ini telah dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya untuk memberi kesedaran dan pendidikan berkaitan dengan kebersihan, meningkatkan ekonomi serta mengatasi masalah infrastruktur. Program ini sekaligus memberi galakan untuk komuniti setempat menjaga kebersihan dan kesihatan. Kluster seterusnya adalah keselamatan dan keadaan di mana ahli komuniti berasa aman, selamat dan dilindungi daripada bahaya atau ancaman yang boleh membahayakan nyawa serta kesejahteraan mereka. Pengurangan risiko kemalangan, kecederaan dan kebakaran jika semua pihak menitik beratkan keselamatan. Masalah sosial seperti kecurian, pengedaran dan penagihan dadah, vandalism dan sebagainya akan menimbulkan rasa tidak selamat dalam kalangan komuniti. Okey, yang seterusnya adalah pendidikan adalah pelaburan masa hadapan terutamanya bagi anak-anak golongan berpendapatan rendah, iaitu B40 yang menduduki perumahan berserata. Pendidikan dan kemahiran mampu memperbaiki kualiti hidup untuk mencari pekerjaan yang lebih baik serta pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan dan kemahiran adalah penting untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualiti hidup. Sebagai contoh program pembelajaran sepanjang hayat, program ini bertujuan untuk memberi peluang pendidikan kepada lapisan masyarakat di Malaysia, termasuk mereka yang kurang berkemampuan, sekiranya tidak berupaya menyambung pelajaran selepas tamat sijil pelajaran Malaysia, iaitu SPM. Peluang lain yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran kerana pembelajaran adalah proses sepanjang hayat. Dengan pembelajaran mampu menjadikan anak muda lebih kompetitif dan berdaya saing. Melalui program ini, pihak kerajaan menyediakan kursus-kursus kemahiran seperti menjahit, memasak dan lain-lain. Kemahiran dan ilmu baharu dapat memberi nilai tambah kepada seseorang individu. Nama saya Nur Shilawati binti Rosli, pemegang kad matrik U200378 dan saya akan membentangkan bagi bahagian kluster kelima dasar komuniti negara, iaitu keprihatinan terhadap kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya ataupun OKU, wanita, ibu tunggal dan juga golongan daif.
Hal ini untuk memastikan golongan ini untuk tidak ketinggalan dalam arus pemodenan dan pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan. Antaranya ialah pertama sekali untuk mempertingkatkan inklusiviti golongan ini dalam pembangunan komuniti. Kedua, memupuk rasa keprihatinan dan sikap penyayang terhadap golongan sasar ini. Ketiga, menggalakkan jalinan kerjasama strategik dan pihak luar membantu golongan ini. Antara contoh-contoh program yang boleh dilakukan adalah seperti pusat jagaan komuniti yang melibatkan ibu tunggal. Sebagai contoh, ibu tunggal yang tidak tahu untuk menghantar anak mereka apabila mereka pergi bekerja dan sebagainya, dan pusat itu disediakan untuk membantu para ibu tunggal. Kedua adalah kempen kembali ke sekolah bersama TOP, di mana ada syarikat swasta yang bersama-sama menjayakan program keprihatinan terhadap golongan ini. Kluster ke-6 pula membincangkan tentang keusahawanan dan juga perniagaan sosial. Antara 3 strategi yang diketengahkan adalah yang pertama, untuk menggalakkan budaya keusahawanan dan perniagaan. Perkara ini terutama sekali merujuk pada petani-petani kecil dan juga peniaga-peniaga IKS. Kedua adalah memperluas peluang peningkatan pendapatan, menjana pendapatan mereka. Ketiga, menggalakkan budaya melaksanakan keusahawanan sosial, bukan sahaja dalam golongan warga tua, malah golongan muda. Antara contoh program yang boleh dilakukan di kawasan perumahan ataupun dalam komuniti tersebut adalah program kebun komuniti. Untuk kluster ke-7 adalah perkhidmatan sosial. Perkhidmatan sosial ini adalah untuk menggalakkan orang ramai turut serta dalam program kesukarelawan. Ianya adalah untuk menggalakkan perwujudan perkhidmatan sosial mengikut keperluan dan kepentingan komuniti dan juga memperkasa perkhidmatan sosial sedia ada komuniti. Terakhir sekali, untuk menjalinkan jaringan kerjasama strategik khidmat sosial pihak luar dengan komuniti. Contohnya, kita ada jabatan yang turut serta adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pihak-pihak swasta. Contoh program adalah program khidmat bantuan di rumah KBDR. Yang kedua adalah sayangi komuniti, kurangkan isu sosial. Itu adalah contoh-contoh program yang boleh dilakukan. Untuk kluster ke-8 pula adalah sukan dan rekreasi. Ianya dibuat untuk mewujudkan dan memelihara prasarana sukan dan rekreasi supaya selamat digunakan seperti gelanggang badminton, bola jaring dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk menambah bilangan sukan dan rekreasi yang sesuai. Ketiga, untuk meningkatkan kerjasama dengan rakan strategik dalam menghidupkan budaya gaya hidup sihat. Antara contoh program yang kita boleh lakukan adalah seperti karnival sukan, kejohanan bola sepak ataupun program sukan belia. Kluster ke-8 ataupun sukan dan rekreasi ini adalah amat penting kerana ia mempunyai potensi dalam pembangunan negara dan juga mampu mewujudkan komuniti sihat dan maju. Saya, Nur Syafiqah Najah binti Arif Fazilah, Kad Matrik U2003773 ingin meneruskan pembentangan dengan bahagian B, iaitu bagaimana dasar komuniti negara membantu pemodenan dan perubahan dalam masyarakat Melayu. Pertama, infrastruktur dan penyelenggaraan yang berkualiti, iaitu melalui kemudahan dan kelengkapan di kawasan perumahan yang lengkap seperti lampu jalan, jalan raya dan tempat kumbahan. Selain itu, pengangkutan awam seperti LRT dan monorail yang menghubungkan kawasan seperti Kampung Baru dengan bandar-bandar sekitarnya bagi memudahkan masyarakat Melayu bergerak untuk membeli barangan atau ke tempat kerja, kerana kebanyakan daripada masyarakat Melayu di pedalaman bekerja di bandar. Kedua, usaha membudayakan keusahawanan dan perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan berusaha memberi bantuan dalam perniagaan bagi memperkasakan ekonomi masyarakat Melayu dan membantu meningkatkan taraf hidup golongan yang memerlukan bantuan. Antara badan yang bertanggungjawab ialah Amanah Ikhtiar Malaysia, Majlis Amanah Rakyat dan Tekun Nasional.
Ketiga, pendidikan dan kemahiran. Ini kerana masyarakat Melayu mula sedar akan kepentingan ilmu dan ibu bapa bertanggungjawab untuk menghantar anak ke sekolah. Wujudnya institusi pendidikan yang menekankan kemahiran dapat meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran golongan belia Melayu seperti kolej komuniti dan kolej vocational. Institusi ini menyediakan latihan kemahiran dan teknikal seperti perdagangan, mekanikal, memasak, menjahit dan menyimpal. Ini akan menaik taraf kemahiran sedia ada dan dapat mengubah nasib hidup ke arah lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Safia Ilani binti Mak Ropi, U2003781 akan meneruskan tentang bagaimana dasar komuniti negara ini dapat membantu pemodenan dan perubahan dalam masyarakat Melayu. Saya akan menyentuh dalam aspek sukan dan rekreasi di mana ia dapat mengembangkan kemahiran fizikal, sosial dan mental yang boleh membantu dalam membangunkan masyarakat yang lebih seimbang dan progresif, di mana kita dapat memberikan pekerjaan dan peluang perniagaan kepada masyarakat setempat dengan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara umumnya dengan peluang pekerjaan yang diwujudkan. Dan selain itu, kita juga dapat mempelajari tentang pemakanan yang seimbang dengan cara hidup yang sihat dan aktif, iaitu dengan membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti dan juga mengurangkan kos perubatan dan untuk rakyat. Selain itu, dalam aspek keselamatan pula, ia juga dapat membentukkan kelompok keamanan dan sukarelawan keselamatan, iaitu dengan program pengawasan komuniti dengan penekanannya kepada masyarakat untuk mengambil sebarang tindakan pencegahan jenayah secara bersepadu dan berpasukan dalam mencegah jenayah di kawasan kejiranan. Dan ia juga dapat membantu meningkatkan keupayaan polis, bomba dan perkhidmatan kecemasan dalam memberikan khidmat yang lebih cekat dan responsif dengan penggunaan alatan yang digunakan oleh badan keselamatan seperti polis, askar yang canggih dengan kemodenan, dan juga memberi peluang untuk membangunkan sektor pelancongan dan perdagangan. Dan yang terakhir, dalam aspek keprihatinan terhadap kanak-kanak, warga emas dan juga orang kurang upaya, di mana kita dapat memberikan pendidikan dan keperluan asas yang lebih baik seperti program pemata dan program bantuan kewangan sekolah, dan juga dapat melindungi kanak-kanak daripada pencabulan hak mereka. Selain itu, untuk warga emas juga memerlukan sokongan dalam bidang kesihatan, kewangan dan juga sosial, di mana kita memperuntukkan atau mengada program skim peduli kesihatan warga emas dan program kesihatan warga emas dan juga kelab warga emas, iaitu satu inisiatif untuk menggalakkan penlibatan komuniti dan badan bukan kerajaan dalam penjagaan warga emas. Dan yang terakhir adalah untuk berperanan dan bertanggungjawab komuniti dalam penjagaan kesihatan warga emas. Perkara ini dapat memperkukuhkan hubungan antara generasi muda dengan warga emas yang mendorong perpaduan dan nilai-nilai sosial yang positif, dan juga dapat membantu memberikan sokongan dan kemudahan kepada golongan yang memerlukan. Sekian, terima kasih.